Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Kaunselor Syamsul Bahrin bin Harun. InsyaAllah sekali lagi akan berkongsi sedikit pengetahuan dan pengalaman khusus berkaitan dengan pengurusan diri. Dan pada kali ini fokus kita adalah berkaitan pengurusan komponen emosi. Kepada sahabat-sahabat yang masih belum subscribe, saya harap boleh menekan butang subscribe dan aktifkan loceng yang berbunyi dan share kepada rakan yang lain. Mudah-mudahan manfaatnya lebih merata. Kita fokus terus kepada tajuk kita pada kali ini, iaitu pengurusan komponen emosi. Dalam perkataan yang lebih mudah, emosi ini selalu kita sebut sebagai perasaan. Jadi pada kali ini kita akan membicarakan tentang pengurusan perasaan kita. Sekali lagi, seperti mana juga kita mengurus keperluan komponen fizikal dan intelektual, dalam mengurus keperluan komponen emosi ini juga kita perlu memenuhi keperluan komponen emosi menurut fitrahnya, iaitu seperti mana yang Allah kehendaki. Alhamdulillah tuan-tuan, dari segi fitrahnya Allah telah mengurniakan kita dengan pelbagai emosi. Kita berpotensi untuk merasai berbagai emosi. Itu satu kebaikan untuk manusia, sebab dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan pelbagai situasi dan setiap situasi itu ada emosi yang bersesuaian. Sebagai contoh, ada situasi emosi yang sesuai ialah emosi gembira. Contoh, bila kita memperoleh kejayaan dalam bidang pendidikan, dalam bidang pekerjaan. Ada situasi yang lain, emosi yang sesuai mungkin emosi sedih. Contohnya bila kita mengalami kematian dalam keluarga kita. Baik, kita teruskan dengan membincangkan apakah sebenarnya keperluan emosi yang paling asas yang perlu ada pada manusia. Pertama, yang paling asas ialah emosi ataupun perasaan menyayangi dan disayangi, ataupun mungkin mengasihi dan dikasihi, atau mungkin mencintai dan dicintai. Dan kita lihat emosi ini ataupun perasaan ini sudah mula kurang dialami ataupun dirasai oleh individu, sama ada dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, ataupun dalam suasana di tempat kerja dan sebagainya. Kedua, apa emosi yang kita perlukan? Kita juga perlu satu emosi ataupun perasaan dihargai dan menghargai, sama ada dalam keluarga, dalam masyarakat ataupun di tempat kerja. Dan yang ketiga, kita juga perlukan emosi ataupun perasaan untuk dihormati dan menghormati, sama ada dalam keluarga, dalam masyarakat dan juga di tempat kerja. Jadi pada penelitian saya, tiga jenis emosi ini atau perasaan ini sudah mula berkurangan dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan keluarga, masyarakat ataupun di tempat kerja. Dan insya-Allah kalau kita boleh baiki keadaan ini, kehidupan kita lebih bahagia dan membahagiakan. Seterusnya, tentang emosi ini, seperkara yang ingin saya highlightkan ialah kita juga kadang-kadang memerlukan, sebenarnya saya guna perkataan memerlukan, sebab jenis emosi atau perasaan yang saya ingin sebutkan sebentar nanti biasanya disebut sebagai emosi yang negatif. Tetapi kita perlukan juga emosi sedih sebenarnya. Cuma bila kita perlu menggunakan emosi tersebut dan bagaimana cara kita mengurus emosi tersebut dan tahap emosi tersebut. Itu juga perlukan kadang emosi takut ataupun emosi bimbang. Tapi bila, bagaimana dan tahapnya. Jadi tuan-tuan, pada pengamatan saya, semua emosi yang Allah rezekikan untuk kita ni sebenarnya bermanfaat. Cuma kita perlu tahu bila ingin kita gunakan, bagaimana kita ingin menguruskannya dan juga tahapnya. Contoh, saya ambil contohlah, katalah kita mendapat peluang pekerjaan yang kita idam-idamkan. Tentu emosinya gembira. Cuma bagaimana kita mengurus kegembiraan itu? Adakah sampai kita perlu beritahu semua orang bahawa kita dah dapat kerja, ataupun memadai kita beritahu keluarga terdekat ataupun rakan-rakan yang karib saja. Dan seterusnya,
apakah tahap kegembiraan kita? Adakah sampai kita terpaksa belanja semua orang sebab nak menzahirkan kegembiraan kita tu, ataupun kita belanja orang-orang terdekat yang banyak membantu kita selama ini. Dan contoh kedua, katalah kita menghadapi kematian dalam keluarga kita. Jadi tentu emosi yang kita perlukan ketika itu sedih. Isunya bagaimana kita mengurukan kesedihan itu. Adakah sampai kita meraung, meratap, ataupun sekadar mungkin kita menangis sebab kita kehilangan orang yang kita kasihi. Dan kemudian tahap ataupun kadar berapa lama kita nak sedih. Kalau dalam Islam sendiri, misalnya seorang isteri yang kematian suaminya, habis tempoh iddah, selesailah. Cuma dalam tempoh iddah itu dia tak boleh keluar rumah sebebasnya, melainkan ada keperluan-keperluan yang penting lah. Baik tuan-tuan, so saya ulang balik, alhamdulillah Allah jadikan fitrah kita dari segi emosinya kita berpotensi untuk mengalami pelbagai jenis emosi, dan memang kita perlukan pelbagai emosi tersebut. Cuma bila dan bagaimana serta kadarnya saja yang kita perlu fahami dan pelajari, tuan-tuan. InsyaAllah kalau kita tahu bila patut kita beremosi, gembira atau sedih dan sebagainya, bagaimana kita patut gembira, sedih dan sebagainya, dan kadar atau tahapnya pun kita boleh uruskan, insya-Allah kita akan memiliki emosi yang kita panggil sebagai stabil dan seimbang. Maksudnya patut sedih-sedih, caranya pun betul, kadarnya pun betul, patut gembira-gembira, caranya betul, kadarnya pun betul. Tuan-tuan, adakah bila kita dah dapat urus emosi kita sehingga kita ada emosi yang stabil dan seimbang itu sudah mencukupi? Tidak, tuan-tuan. Jadi kalau dahulunya kita dah boleh urus keperluan fizikal sehingga kita punya fizikal sihat dan berfungsi, kita dah boleh urus keperluan intelektual sehingga kita berakal serta bijaksana, dan sekarang kita dah dapat urus emosi kita sehingga kita punya emosi stabil dan seimbang. Tapi kalau kita tak uruskan keperluan rohani, bahaya besar menunggu kita, sebab kita mungkin jadi orang yang sihat fizikalnya tadi, berakal serta bijaksana, baik hubungan dengan manusia, tetapi kita boleh lagi menjadi hamba yang durhaka kepada Allah, Tuhan yang mencipta kita. Jadi sedangkan matlamat kita dalam kehidupan ini ialah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan khalifah Allah yang bertakwa. Jadi untuk mencapai matlamat tadi, kita kena lengkapkan pengurusan diri kita dengan melengkapkan pengurusan komponen spiritual, apa keperluan dia dan sebagainya. Untuk itu insya-Allah tuan-tuan, kita akan bincang dalam video yang akan datang. Jadi hingga di sini sahaja, dan sekali lagi saya harap kepada sahabat yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe yang aktif dan juga loceng yang berbunyi, serta share dengan rakan-rakan lain. Mudah-mudahan perkongsian kali ini ada manfaatnya untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.